Elemen tanah, elemen yang sangat berkuasa yang telah bertukar tangan antara angkasa, Boboiboy dan retaka serta melalui upgrade menjadi kuasa gempa dan kristal. Jom tengok cerita tentang angkasa, Boboiboy dan retaka, penguasa elemen tanah. Bahagian 1. Kisah angkasa. Kisah elemen tanah bermula dengan angkasa atau Tok Kasa. Pada zaman mudanya, dia telah menemui power sfera bernama Crystal Bot yang memberinya kuasa kristal iaitu tahap ketiga untuk elemen tanah. Inilah dia proses pembesaran angkasa dari kecil menjadi dewasa dan kemudian menjadi orang tua. Dan apabila kuasa elemennya diaktifkan, perisai kristal membalut tubuhnya. Ini versi muda dan ini versi tua kuasa kristal. Jadi apa senjata yang dia ada? Mula-mula yang kita nampak bila tua, Tok Kasa guna tongkat yang ada saki-baki kristal lama dia dan terapung di tengah-tengah. Tapi sewaktu muda dan kuasanya belum hilang, kita nampak dia guna pedang kristal, perisai kristal dan lembing kristal. Fakta tambahan, korang tahu tak yang Tok Kasa ini hidung dia besar, tapi kawan lama dia retaka pula tak ada hidung langsung. Bahagian 2. Kisah Boboiboy. Okey, jadi jom kita beralih ke penguasa elemen tanah yang kedua iaitu Boboiboy. Kalau ikut cerita dia, sewaktu berlawan dengan retaka, angkasa telah menyedut semua elemen ke dalam Ochobot, termasuk kuasa kristalnya itu sendiri. Berpuluh tahun kemudian, Ochobot kemudian memberi kuasa elemen-elemen ini kepada Boboiboy, termasuk elemen tanah, yang merupakan elemen asas untuk kuasa kristal. Macam-macam jenis baju Boboiboy ini ada, asyik bertukar-tukar je. Bagi pihak Boboiboy, bermacam-macam teknik yang telah ditunjukkan untuk kuasa tanah tahap 1 dan juga untuk tahap kedua iaitu kuasa gempa. Dan teknik yang paling unik dan popular sekali adalah golem tanah atau gargantua tanah. Golem tanah muncul dengan pelbagai rupa. Mula-mula ini rupa golem tanah biasa dalam siri Boboiboy yang lama sebagai kuasa special gempa yang pertama. Kemudian kita lihat kemunculan golem tanah naga sebagai kuasa special yang kedua. Kemudian dalam Boboiboy movie pertama kita lihat kemunculan golem kristal sebagai kuasa istimewa yang ketiga. Walaupun Boboiboy belum sampai tahap 3 kuasa dia dah boleh guna kuasa kristal tapi dalam bentuk golem. Kemudian bila Boboibot tiru kuasa Boboiboy, dia pun dapat kuasa elemental. Jadi Boboibot gempa menghasilkan golem 2.0 yang diperbuat daripada besi macam robot. Selain itu, golem tanah juga boleh berpecah menjadi banyak macam badan Boboiboy juga. Ini golem tanah kuasa 3. Yang lebih menarik lagi, ketiga-tiga golem ini masing-masing kemudiannya bergabung dengan kuasa elemen lain, semacam fusion elemen pula. Bila bergabung dengan kuasa api, dia menjadi golem api. Bila bergabung dengan elemen air, dia menjadi golem air. Dan bila bergabung dengan kuasa bayang feng, dia menjadi golem bayang. Nampak tak macam mana kuasa mereka serasi dengan satu sama lain? Sebagai tambahan, ada juga golem kaca. Tapi ini sebenarnya golem tanah yang ditukar menjadi kaca oleh Ijojo yang jahat menggunakan kuasa manipulasi molekul. Okey, yang semua golem tadi dalam siri Boboiboy yang asal. Manakala dalam Boboiboy Galaxy pula, golem tanah muncul lagi dalam Boboiboy movie kedua, tapi dengan rupa yang baru dan dengan nama baru iaitu Gargantua Tanah. Dan apabila Boboiboy melakukan fusion gempa dengan ais menjadi Boboiboy Glacier, Gargantua yang dihasilkan juga berubah menjadi Gargantua Ice. Menarik sebenarnya ya, kalau dilihat golem atau Gargantua yang asalnya berunsur tanah boleh dicampur dengan hampir kesemua elemen-elemen Boboiboy yang lain. Malah elemen air ada dua bentuk iaitu golem air dan ais. Jadi kita tunggu pula kemunculan gabungan dengan elemen-elemen angin, petih,
cahaya dan daun pula. Agaknya macam mana rupa dia nanti. Bahagian 3. Retaka. Jadi kita beralih ke penguasa elemen tanah yang seterusnya, iaitu retaka. Seperti hangkasa, retaka juga menggunakan tahap ketiga elemen tanah, iaitu kristal. Dan ini adalah elemen terakhir, yang ketujuh yang diperolehi retaka setelah sekian lama menunggu. Kuasa ini beralih daripada crystal board pergi ke hangkasa sewaktu muda, kemudian diserap ke dalam Ochorbot, kemudian diberi kepada Bobo Boy, kemudian diambil semula oleh Tok Kasa yang sudah tua, kemudian dirampas oleh Retaka. Maka selain Bobo Boy, Retaka juga pernah menjadi penguasa 7 elemen. Bahagian 4. Boneka tiruan Bobo Boy. Akhir sekali, suka untuk kita ingatkan ada dua lagi penguasa elemen tanah. Kedua-duanya adalah boneka yang meniru kuasa Bobo Boy. Mereka adalah Boboiboy Bot Gempa dan juga Boboiboy Tanah versi cetak rompak. Okey, itu je. Bila Boboiboy nak sampai tahap ketiga dan dapat kuasa kristal ni? Lambat betul lah.